Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Maksudnya di sini, macam mana kita nak bilang benda atau haiwan? Jadi kita kena gunakan penjodoh bilangan. Contoh yang diberi, seekor kucing, 2 biji guli, 5 buah rumah. Dan kalau manusia, kita kena gunakan orang. Seterusnya, sebelum itu, murid-murid kena buka buku teks muka surat 35. Baca petikan dan lihat gambar. Nanti murid-murid juga dikehendaki untuk membuat penanda buku sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Pada akhir video nanti, cikgu akan menunjukkan contoh pembuatan penanda buku. Ada 5 penjodoh bilangan yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu keping, biji, helai, bilah dan buah. Dengan keping. Apa itu penjodoh bilangan keping? Digunakan untuk benda-benda yang rata, nipis, lebar dan berkeping-keping. Hanya untuk benda-benda yang rata, nipis, lebar dan berkeping-keping. Cardboard. Cardboard ni sedikit tebal daripada kertas yang biasa. Contoh yang ketiga ialah roti. Apabila roti ni kita potong satu-satu, dia akan jadi sekeping roti, 2 keping roti. Contoh yang terakhir ialah papan. Penjodoh bilangan seterusnya ialah biji. Biji digunakan untuk buah-buahan, benda yang bulat atau kecil. Ingat ya, untuk buah-buahan, benda yang bulat. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dekat sini ialah gula-gula. Gula-gula kan bulat dan kecil, jadi kita akan gunakan biji. Contoh yang seterusnya ialah guli. Guli pun sama juga, bulat dan kecil. Apa-apa benda yang bulat dan kecil, automatik kita akan panggil dia biji. Contoh yang seterusnya ialah bola. Kenapa bola pun dipanggil biji? Sebab dia bulat. Yang terakhir ialah labuci. Kenapa labuci? Sebab labuci pun macam sejenis manik yang kecil dan berbagai bentuk. Penjodoh bilangan seterusnya ialah helai. Digunakan untuk benda yang nipis, lembut dan lebar. Ambil kata kunci di sini, benda yang nipis, lembut dan lebar. Sebagai contoh, selendang merupakan nipis dan lebar. Contoh seterusnya ialah baju. Baju pun sama, lembut dan lebar. Contoh seterusnya ialah benang atau sama dengan rambut, merupakan helaian yang nipis dan panjang. Contoh yang seterusnya ialah daun. Daun pun nipis dan agak lebar. Bilah. Bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Benda yang tajam dan runcing. Senang kata, kalau kita cocok dengan benda tu, tangan kita akan tercedera ataupun luka. Contoh benda tajam dan runcing di sini kita dapat tengok. Di sini ialah jarum, pisau, gunting dan kapak. Penjodoh bilangan yang terakhir ialah buah. Di sini jangan keliru ya. Bukan buah-buahan, tetapi buah di sini bermaksud digunakan untuk benda yang besar, tempat dan semua jenis kenderaan. Tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Di sini suatu benda tu tak ikut bentuk yang tertentu. Kita dapat tengok contoh. Sebagai contoh di sini ialah rumah. Rumah kan ada pelbagai jenis rumah. Kayu, rumah banglo. Yang seterusnya ialah penebuk lubang. Penebuk lubang pun kita dapat tengok ada berbagai jenis. Contoh yang terakhir ialah kereta, semua jenis kenderaan. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, kita akan membuat penanda buku ikut kreativiti masing-masing. Hai, hari ini kita akan buat penanda buku seperti mana yang cikgu perangi. Yang pertama kita kena ada sebilah gunting.
sebotol gam, sekeping kad perhiasan, sekeping cardboard, sekeping pelekat stiker dan sebatang pen. Dan kita ada sehelai benang berbulu dan beberapa keping labuci untuk sebagai perhiasan. Alamak, cikgu tak ada sebuah penambah lubang. Okay, tak apa, kita dapat gunakan sebilah gunting.